Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama-sama saya lagi kelas Fafa Online pada hari ini. Bahagian cawangan Hati Murni Bandar Bukit Mahkota bersama saya Puan Suhaibah Syamsul Arifin. Okey, untuk hari ini saya ditugaskan untuk menerangkan berkaitan topik pengertian jamak solat jamak dan qasar. Okey. Solat seperti yang kita tahu kan, solat 5 waktu ni adalah merupakan solat yang wajib kita buat. Solat yang kita tak boleh tinggal, solat yang kita tak boleh nak abaikan pun walau dalam keadaan macam mana sekalipun. Sebab itulah Allah itu beri kita keringanan, beri kita ruksah. Ruksah kan? Ruksah adalah keringanan untuk kita tunaikan solat ketika kita dalam perjalanan ataupun ketika kita bermusafir dalam jarak yang jauh. Okey. Jadi sebab itulah Allah mensyariatkan solat jamak untuk memudahkan kita orang Islam tunaikan solat dalam keadaan apa sekalipun. Okey. Kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat 101 Allah berfirman maksudnya, dan apabila kamu bermusafir di muka bumi maka tidaklah kamu berdosa mengqasarkan atau memendekkan solat jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Okey, firman Allah Taala dekat sini yang saya bacakan jelas Allah bagi tahu bahawa kita dibolehkan, kita diberi ruksah, diberi keringanan untuk kita melakukan solat jamak qasar, jamak dan qasar. Okey, baiklah. Sebelum saya cerita dengan lebih lanjut, saya akan terangkan apa dia jamak, apa dia qasar. Okey, dalam solat jamak dan qasar, saya akan lukiskan. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan solat jamak dan qasar. Alright. Okey. Okey, baiklah. Okey, dalam solat jamak dan qasar saya akan ceritakan dari segi pengertian, dari segi dia punya contoh dan juga jenis-jenis dalam solat jamak dan juga qasar ini. Okey, kita tengok pembahagian dia. Yang pertama adalah jamak. Okey. Yang kedua kita akan pergi qasar. Yang ketiga kita akan pergi jamak dan qasar. Okey. Okey, baiklah. Dalam solat jamak dan qasar saya akan terangkan satu persatu pembahagian jamak, qasar dan juga jamak dan qasar. Okey, dalam jamak saya akan letakkan di bawah ni Okey, baik. Pengertian. Okey.
Okey, pengertiannya adalah okey. Okey, kita boleh tengok dari sudut pengertian untuk solat jamak dari segi bahasanya adalah mengumpulkan, dari segi syarak mengumpulkan dua solat dalam satu waktu. Okey, contoh dia macam mana? Okey, saya akan tulis satu persatu contoh. Okey. Contoh. Okey, kumpulkan solat zuhur. Solat zuhur dengan okey. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Okey. Pengertian tadi mengumpulkan dua solat dalam satu waktu. Contoh dia untuk lebih jelas kita boleh tengok dekat sini Okey. Untuk lebih jelas, kumpulkan solat zuhur dengan solat asar, dua waktu solat zuhur, solat asar dalam waktu zuhur ataupun asar. Contoh jamak ni kita boleh buat solat solat tadi kita buat solat tu di dua solat waktu. Contoh kita solat zuhur, kita masukkan solat asar ke dalam solat zuhur, kita kumpulkan jadi satu waktu. Ataupun asar dan zuhur dalam waktu asar, dua solat tadi jadi satu solat sahaja. Okey. Kemudian dalam topik jamak, solat jamak akan ada jenis-jenis dia, iaitu jenisnya saya akan tulis kat sini. Okey. Tak apa. Untuk jenis saya akan jenis-jenis jamak saya akan ceritakan di akhir nanti, di akhir kelas. Okey, kita masuk kepada qasar. Qasar dari segi bahasa adalah memendekkan. Kita pendekkan solat tadi daripada 4 kepada 2. Okey, dari segi syarak pula memendekkan solat yang 4 rakaat. 4 rakaat. Okey, apa solat yang 4 rakaat? Solat zuhur, solat isyak dan juga solat asar. Jadi 3 jenis solat tadi 4 rakaat kita pendekkan menjadi 2 rakaat. Okey.
Okey. Ini yang saya terangkan tadi, kita pendekkan solat 4 rakaat Zuhur, Asar, Isyak menjadi 2 rakaat. Okey, boleh tengok contoh. Okey. Contoh dia. Okey. Contoh solat Zuhur dan Asar menjadi 2 rakaat Zuhur dan 2 rakaat Asar. Okey. Alright. Ini untuk solat qasar. Okey, solat qasar dia contoh solat Zuhur dengan Asar, kita himpunkan 2 solat tadi menjadi satu waktu, tapi bilangan rakaat Zuhur 4, Asar 4 tadi menjadi 2 rakaat bagi Zuhur, 2 rakaat bagi Asar. Okey, perlu diingat ya, untuk solat jamak dan qasar ni, kalau yang boleh dipendekkan, qasar ni hanya solat Zuhur, Asar dan Isyak sahaja. Untuk maghrib dan juga subuh tak boleh kita pendekkan. Tetap kena solat macam maghrib, tetap kena solat 3 rakaat. Tak bolehlah pendekkan 3 rakaat menjadi 2. Hanya 3 waktu sahaja yang boleh dipendekkan menjadi 2. Kalau macam dalam solat jamak tadi, okey, dalam solat jamak tadi, jamak tu boleh dibuat di antara solat Zuhur dan Asar ataupun maghrib dan Isyak. Okey. Kemudian dalam jamak dan qasar. Okey, kita tengok pengertian dalam jamak qasar. Pengertian. Okey. Cara mendirikan mendirikan 2 solat dalam satu waktu dengan Okey, untuk jamak dan qasar pengertiannya mendirikan 2 solat dalam satu waktu dengan memendekkan solat yang 4 rakaat. Okey, itu jamak dan qasar. Okey, kalau tengok jadual yang saya buat ni, kita boleh tengok setiap pengertian yang berbeza di antara jamak, qasar dan jamak dan qasar. Okey, contoh juga berbeza. Untuk jamak, dia kumpulkan 2 solat dalam satu waktu, tapi jumlah rakaat tetap 4 rakaat. Kalau qasar, dia pendekkan 2 solat tadi, 2 solat tadi dihimpunkan, tapi untuk rakaat yang panjang dipendekkan menjadi 2 rakaat. Okey, faham ya perbezaan di antara jamak dan qasar? Okey, seterusnya masuk jamak dan qasar, dihimpunkan, dia dirikan 2 solat dalam satu waktu dengan dia pendekkan solat yang 4 rakaat tadi. Okey. Kita boleh tengok dalam melakukan solat jamak dan qasar ni pasti akan ada dia punya syarat-syarat, dia punya apa perkara yang membolehkan sesuatu solat jamak dan qasar ni dilakukan. Okey, contoh kalau sekarang ni kita tak boleh keluar, tak apalah. Kalau contoh perayaan ataupun kita nak pergi travel ke mana-mana, jadi tempoh perjalanan tu agak jauh. Jadi bila tempoh perjalanan jauh, itulah wujudnya ruksah dalam solat. Tak semestinya kita dalam keadaan nak balik kampung jauh, kita bertolak lepas subuh. Okey, kemudian jauh lagi, Zuhur dah masuk, tapi nak solat tak sempat.
kita rasa asar kita akan sampai di sana. Jadi takkan kita nak tinggal solat zuhur. Dekat situlah wujudnya rukhsah untuk kita lakukan solat jamak dan qasar. Jadi tak ada alasan untuk kita tinggalkan solat. Tambah bila kita nak pergi travel atau sebagainya, selalu mesti macam sibuk untuk kita berjalan dan sebagainya. Jadi bila kita dah himpunkan solat, kita dah buat solat jamak dan qasar, jadi lebih masa yang kita ada tu lebih panjang untuk kita gunakan. Okey. Seterusnya, saya nak terang berkaitan dengan, kita dah tahu dah pengertian, contoh. Saya ada sebutkan di awal tadi, jamak ada terdapat jenis-jenis jamak. So saya akan tulis kat sini. Jenis-jenis solat jamak. Jenis solat jamak ada dua. Yang pertama adalah solat jamak takdim. Yang pertama adalah solat jamak takdim. Yang kedua adalah solat jamak takhir. Alright. Tadi adalah pembahagian solat jamak dan qasar. Sekarang jenis-jenis solat jamak. Solat jamak terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama solat jamak takdim, yang kedua solat jamak takhir. Apa beza di antara jamak takdim dan juga jamak takhir? Untuk jamak takdim adalah solat mengumpulkan dua solat dalam waktu yang pertama. Takdim yang mula. Jadi dia kumpulkan dua waktu solat dalam waktu yang pertama. Kalau jamak takhir, dia mengumpulkan dua waktu solat tapi dalam solat yang kedua. Kalau kita tak faham lagi dia punya pengertian, so saya akan terangkan dia punya contoh. Untuk solat jamak takdim, contoh dia, kita nak solat zuhur asar, tapi dalam waktu zuhur kita mulakan dengan solat zuhur. Itu sebab zuhur mula dulu. Jadi kita mulakan dengan solat yang pertama. Bila solat yang pertama, jadi itu adalah jamak takdim. Ataupun kita buat isyak dan juga maghrib. Kita buat maghrib dulu baru solat isyak. Solat yang pertama. Kalau jamak takhir, kita buat solat tersebut, kita kumpulkan dua waktu solat tadi dalam waktu solat yang kedua. Contohnya zuhur asar, tapi kita buat dalam waktu asar. Kita solat asar dulu, kemudian kita buat solat zuhur. Kalau maghrib isyak, kita akan buat solat isyak dulu, kemudian baru kita buat solat maghrib. Itu beza di antara dua waktu solat. Yang pertama tadi solat takdim, yang kedua adalah solat takhir. Setelah saya terangkan semua berkaitan dengan solat jamak dan qasar ni, terdapat persoalan. Ada yang bertanya, macam mana keadaan kita, boleh tak kita nak buat solat jamak dan qasar, kita berhenti di satu masjid, kemudian ada saf imam.
Saf imam yang menunaikan solat tamam, solat yang sempurna. Jadi boleh tak dia ni tadi nak pergi sekali solat. Jadi lebih afdalnya kita tidak mengikuti saf imam tadi, tapi kita solat secara bersendirian dengan kita buat solat jamak dan juga qasar. Sebab yang imam yang ada tu telah melakukan solat yang sempurna. Jadi untuk dari segi pengertian dan juga contoh, kita dapat buat pembahagian, kita dapat membezakan apa solat yang kita nak buat. Sama ada kita nak buat solat jamak 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, ataupun kita nak buat jamak qasar, kita nak pendekkan. Kita nak buat solat zuhur 2 rakaat, kemudian diikuti lagi dengan solat asar 2 rakaat. Okey. Kemudian nak menentukan solat jamak takdim atau solat jamak takhir, kita macam ni. Okey, saya bagi contoh. Saya dari nilai impian, saya nak balik ke Temerloh Pahang. Okey, jadi tempoh perjalanan tadi mengambil kira lebih dari 89 marhalah. Jadi saya bergerak sebelum zuhur. Kiranya saya sampai di saya bergerak sebelum zuhur. Jadi saya sampai di Temerloh dah masuk waktu zuhur. Okey, jadi bila dah masuk waktu zuhur, saya perlu tunaikan, saya nak buat solat jamak qasar. Jadi saya perlu tunaikan zuhur tadi dulu. Baru saya qasarkan dengan asar. Saya jamakkan dengan asar tadi. So saya buat jamak dan qasar tadi dalam waktu zuhur. Jadi solat tu adalah di kategori solat yang mana? Okey. Jadi solat saya tadi tu adalah dalam kategori solat jamak takdim, yang mana saya buat solat yang pertama dulu, barulah saya buat solat yang kedua. Okey, saya berharap bahawa agar dengan penerangan saya sedikit berkaitan dengan solat jamak dan qasar serta jenis-jenis solat jamak ni dapat dapat diambil maklumat ini untuk kita jadikan panduan ketika kita nak memulakan sesuatu perjalanan ataupun kita nak pergi bermusafir. Okey, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.